Hai, Assalamualaikum anak-anak mak yang disayangi. Bertemu lagi kita dalam channel Mak Leha Story, di mana mak sentiasa menyajikan kisah-kisah seram sebagai bedtime story anda semua. Macam mana dengan cuti korang? Pergi mana je sayang? By the way, pada yang baru menonton, jangan takut sayang, mak tak menggigit. Mak kemam-kemam manja je paling jahat pun. Okeylah sayang, nak dengar cerita tak? Memandangkan ada anak mak, Masirah Subidin, minta nak dengar cerita pasal penanggal. So mak seru arwah penanggal malam ni. Anak-anak mak semua dah ready? Macam biasa sayang, sediakan beberapa helai daun limau purut dan lada hitam sebagai pendinding. Tutup tingkap, tarik selimut. Let them come. Kisah ini terjadi sekitar tahun 2018 lalu kepada pasangan suami isteri bernama Amin dan Mila. Teringat sewaktu pertama kali Amin menerima berita bahawa isterinya disahkan hamil. Kegembiraan dan rasa sangat teruja terpancar di wajah Amin apabila mendapat tahu bahawa dia bakal bergelar ayah. Tanpa apa-apa perancangan, Amin membawa isterinya ke kampung untuk menyampaikan berita menggembirakan itu. Setelah hampir setahun mereka tidak pulang ke kampung, kini Amin begitu teruja untuk bertemu ibu dan ayahnya. Ditugaskan di sebuah negeri yang agak jauh dan komitmen kerja menyukarkan Amin untuk mendapat cuti panjang. Sekaligus Amin ingin memberi kejutan kepada kedua orang tuanya yang sudah lama menantikan cucu sulung itu. Pada ketika itu, usia kandungan Mila hampir mencecah 9 bulan dan bakal melahirkan Amin Junior. Assalamualaikum, Mak, Ayah, Amin dah balik. Waalaikumsalam. Ya Allah, Min, kenapa balik tak bagi tahu? Bini kau ni syarat mengandung ke ni? Kenapa tak bagi tahu mak? Bertuah punya anak. Dah, masuklah. Amin tertawa melihat gelagat mak dan ayahnya yang terkejut melihat perut isterinya. Amin sengaja merahsiakan hal ini daripada mereka kerana ingin memberi kejutan. Mereka pun segera naik ke rumah dan membawa masuk bagasi ke dalam bilik. Udara dan pemandangan dari jendela rumah itu begitu segar dan nyaman, sehingga membangkitkan 1001 kenangan yang sangat menggamit memori. Ibu Amin, iaitu Mak Jah, kemudian menghidangkan sedikit makanan ringan dan minuman. Min, bini kau ni mak tengok lagi 2-3 hari rasanya nak beranak dah tu. Kau tak tahu ke? Hospital bukannya dekat. Nanti kalau bini kau nak beranak memalam buta macam mana? Minumlah. Sorry, kopi dah habis. Air putih je ada. Tergamak Mak Jah. Hidang air masak je. Sambil menjamu makanan yang dihidangkan, Amin mula berfikir mengenai hal itu. Benar juga kata ibunya. Ketika sedang asyik berbual, tiba-tiba, Tijah, Tijah, ni aku ni Mak Bidan. Suara Mak Bidan kedengaran
dari luar rumah. Ibu Amin bergerak menuju ke pintu rumah dan menjemput tetamu itu masuk ke dalam. Amin. Dah lama mak tak nampak kau dekat kampung ni. Baru balik dari KL ke? Mak dengar di minggu nak tersalin ni. Amin yang sedang menjamah kuih tiba-tiba hampir tersedak mendengar soalan Mak Bidan itu. Bagaimana Mak Bidan boleh tahu isterinya sudah mahu bersalin, sedangkan mak dan ayahnya sendiri pun baru tahu mengenai hal ini. Mak Bidan, lama tak jumpa Rindu ke rasanya? Dalam 3-4 hari lagi macam tu dia jangka bersalin lah tu. Agak lama juga mereka berbual-bual petang itu, sehingga semua kisah zaman Amin masih kecil juga dibongkar. Ketika sedang asyik berbual, tiba-tiba riak wajah Mak Bidan serius dan nada suaranya berubah ketika berkata, Mimin, makcik nak bagi tahu ni. Nanti, bila bini kau nak beranak, jangan risau pau. Makcik janji, makcik datang. Tiba-tiba, Amin naik seram bila mendengar Mak Bidan berkata begitu. Seolah-olah dia berharap sangat untuk menyambut kelahiran bakal bayi itu. Tidak lama selepas itu, Milah keluar dari bilik sambil memegang perutnya dan mengatakan dia tidak sedap badan. Dalam hati Amin berkata, kenapalah time ni juga dia nak keluar tunjukkan diri depan Mak Bidan ni. Oh, ni bini kamu, Min? Lawa. Mek sini, makcik nak tengok perut kamu. Milah pun dengan perlahan duduk di sebelah Mak Bidan. Amin hanya memerhatikan tingkah laku Mak Bidan yang agak aneh ketika memegang perut isterinya. Lidahnya terjelir-jelir, seperti sangat berselera dan meraba perut Milah dengan cara yang agak kasar. Nyam, nyam, nyam. Amin mula berasa sesuatu yang tidak kena dengan Mak Bidan ini. Dah masuk waktu maghrib ni Mak Bidan. Elok Mak Bidan baliklah dulu ya. Nanti kita cerita-cerita lagi ya. Dengan cara halus, Amin meminta Mak Bidan pulang, lalu menarik tangan isterinya sambil memapahnya masuk ke dalam bilik semula. Bang, kenapa dengan Mak Bidan tu? Lain macam je saya tengok. Time dia pegang perut saya, ni pun rasa macam panas je. Abang pun rasa macam sesuatu dengan Mak Bidan tu. Tak apalah, sayang pergilah mandi dulu. Rehat-rehatkan badan tu. Sejak dari hari itu, setiap malam mereka diganggu dengan pelbagai bunyi yang aneh di sekitar rumah itu. Amin kasihan melihat isterinya yang sukar untuk tidur akibat bunyi yang entah datang dari mana. Sudah 2 malam berturut-turut, setiap kali jam 2-3 pagi, pasti akan kedengaran seperti sesuatu sedang jatuh dan berguling-guling di atas bumbung biliknya. Tidak cukup dengan itu, pintu rumah itu juga sering diketuk pada waktu tengah malam. Apabila ayah Amin cuba membuka pintu, ternyata tiada sesiapa di luar. Kejadian itu
terus berlarutan berhari-hari. Kecurigaan Amin terhadap Mak Bidan mula menebal. Tambahan pula, sejak 2-3 hari ini, Mak Bidan kerap berkunjung ke rumah itu. Kononnya ingin melihat keadaan kehamilan Milah. Mak Amin sendiri memberitahu bahawa sebelum ini Mak Bidan jarang sekali berkunjung ke rumah itu. Amin mula mengesyaki Mak Bidan ini mungkin ada mengamalkan ilmu hitam. Bukan sahaja Amin, malah ayah Amin pun turut perasan dengan tingkah laku Mak Bidan yang agak aneh sejak anak menantunya balik ke kampung. Min, kau ikut Abah kejap. Abah nak tunjuk sesuatu dengan kau. Amin pun mengikut abahnya menuju ke belakang rumah. Rasa berat hatinya meninggalkan istrinya bersendirian dalam bilik. Tambahan pula Mak Bidan pun ada di rumah, sedang bersembang dengan Mak Jah. Ambil seberapa banyak batang pokok limau purut ni, letak dalam bilik engkau nanti. Yang lebih tu, kau cuba pegang dan dekatkan diri dengan Mak Bidan. Amin terpinga-pinga, tapi hanya mendiamkan diri tanpa bertanya apa-apa kepada abahnya. Abahnya seolah-olah dapat merasakan sesuatu tak kena juga dengan Mak Bidan. Ketika dua beranak itu sibuk memetik dahan pokok limau purut, tiba-tiba ayah Amin meminta Amin untuk diam kerana mereka terlihat kelibat cahaya seperti bola api sedang terbang di atas mereka, mengelilingi pokok hutan. Ya Allah, jauhkanlah kami dari gangguan jin dan syaitan. Allahu Akbar, itu penanggal Min. Cepat masuk rumah sekarang. Baik, kalau tu penanggal, maksudnya Mak Bidan tu bukanlah sebab dia ada ke dalam rumah sekarang ni. Malas berfikir panjang, Amin dan abahnya segera masuk ke rumah. Amin melakukan apa yang dipinta abahnya. Dia sengaja memegang batang pokok limau purut dan mendekati Mak Bidan di ruang tamu. Min, kau dah kenapa petik pokok limau purut Mak banyak-banyak? Kau nak buat kenduri tom yam ke banyak macam tu? Ya Allah, budak ni, habis pokok aku. Tanpa menghiraukan kata-kata ibunya, Amin memerhatikan Mak Bidan yang mula rasa tidak tenteram. Dia seakan-akan panas dan tidak senang duduk. Memang benar kata abahnya, Mak Bidan memang penanggal. Tiba-tiba, Abang, tolong! Sakitnya perut! Kedengaran suara Milah di dalam bilik yang menjerit kesakitan. Ternyata masanya sudah tiba untuk dia melahirkan. Min, ambil besen berisi air suam-suam panas dengan tuala. Bawa ke sini, cepat. Kamu keluar dulu biar Mak Bidan uruskan. Di dalam kekalutan itu, Amin sudah tidak memikirkan apa-apa selain istrinya. Dia bergegas melakukan apa yang disuruh Mak Bidan. Selepas itu, dia menunggu di luar bersama ibu dan ayahnya. Amin tidak henti-henti berdoa supaya segalanya dipermudahkan. Jeritan istrinya di dalam bilik membuatkan dia semakin tidak senang duduk. Sehinggakan Amin mundar-mandir di luar rumah kerana tidak sanggup mendengar jeritan istrinya kesakitan. Tidak lama kemudian, suasana tegang bertukar gembira apabila Amin mendengar tangisan bayi. Amin segera mengetuk pintu bilik
untuk melihat keadaan isteri dan anaknya. Mak Bidan, dah ke? Boleh saya masuk? Kejap, jangan masuk. Amin semakin tidak keruan. Dia tidak tahu apa yang harus ditunggu lagi. Sambil dia menunggu di luar sambil menjenguk keluar jendela, tiba-tiba Amin terkejut saat melihat ada seekor ular hitam di luar tingkap biliknya. Perasaannya mula tidak sedap. Dia segera memberitahu abahnya tentang kelibat ular hitam yang berkeliaran di luar tingkap bilik istrinya yang sedang melahirkan. Ketika hendak cuba mengusir ular itu, sekali lagi mereka terlihat kelibat bola api yang tadi mereka lihat sedang berterbangan di sekitar rumah. Min, libas api itu dengan pokok 5 purut tu cepat. Mendengar arahan abahnya, dengan tangkas Amin terus melempar dahan 5 purut itu ke arah bebola api tersebut. Kedengaran suara kesakitan yang amat sangat. Lalu bebola api itu terus hilang. Men, abah rasa bini kau dalam bahaya sekarang. Cepat pergi tengok. Amin segera berlari masuk ke rumah dan mengetuk pintu biliknya sekuat hati sambil memanggil-manggil istrinya. Mak Bidan, buka pintu ni. Kalau tak, saya pecahkan pintu ni. Abang, tolong. Mendengar suara istrinya meminta tolong, Amin terus menendang pintu itu secara paksa. Apabila pintu terbuka, tiba-tiba seluruh tubuh Amin kaku. Dia tidak dapat mencerna apa yang dilihatnya. Buat pertama kalinya, Amin melihat hantu penanggal di hadapan matanya. Istrinya tidak sedarkan diri dan anaknya bersebelahan ibunya masih bertali pusat. Amin melihat tubuh Mak Bidan duduk bersimpuh di hadapan celah kangkang istrinya, tetapi kepalanya sedang memasuki kain istrinya. Amin seolah-olah tak mampu bergerak melihat peristiwa itu. Tidak lama selepas itu, Amin melihat tubuh Mak Bidan terjatuh dan dia mengeluarkan kepalanya dari selak kain milah sambil meronta kepanasan. Aduh, tolong, panas. Amin terhidu seperti cili padi yang terbakar. Ternyata abahnya sedang membakar cili padi itu menggunakan mancis dan membaca ayat kursi sebelum meneruskan bacaan kepada surah lain. Tidak sempat Mak Bidan mencantumkan semula kepala dan tubuhnya, beliau terus melayang keluar dari tingkap kayu bilik itu, meninggalkan tubuhnya terbaring kaku di dalam bilik. Abah Amin segera menutup tubuh Mak Bidan menggunakan kain putih. Lalu meminta Amin untuk menghubungi ambulan untuk menyelamatkan isteri dan anaknya. Amin bersyukur kerana isteri dan anaknya belum sempat dikorbankan oleh penanggal Mak Bidan itu. Leha, tolong aku, Leha. Aku tewas di tangan mereka, ilmu diorang lagi kuat.
Aku tak sempat dapatkan janin dan uri bayi itu. Tolong aku, Leha. Cari badan aku sebelum subuh. Maafkan, Leha Mak Bidan. Leha dah cuba nak selamatkan Mak Bidan tadi. Tapi Amin gilibas Leha guna pokok limau purut sampai ilmu Leha melemah. Habis tu, takkan kau nak tengok aku dengan badan kerepot ni, Leha? Ni pun aku rembat badan mayat tadi. Tolong aku, Leha. Korbankan seorang anak kau. Aku perlukan darah untuk kekal muda. Jangan sesekali kau sentuh anak-anak aku. Walaupun Leha pun penanggal, tapi Leha sendiri tak tergamak nak korbankan anak-anak Leha. Tanpa diorang, MLS takkan wujud. Alamak, dah azan, Leha. Tolong aku, Leha. Aku panas. Tolong, panas, sakit. Berakhirlah riwayat Mak Bidan. Anak-anak mak semua dah tertidur ke tu? Maaflah cerita malam ni agak panjang. Takut anak-anak mak mengantuk. Tak apalah. Anak-anak mak semua tidurlah dulu. Mak nak pergi memburu janin lembu untuk mengubati luka mak ni akibat dilibas oleh Amin dengan pokok limau purut tadi. Sehingga kita berjumpa lagi di video berikutnya. By the way, jangan lupa like, subscribe, komen dan share jika anda suka kisah-kisah seram. Bunyi macam lembu tu. Okeylah, Mak pergi dulu.